Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberikan ruang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita kesihatan, membolehkan kita untuk berpuasa daripada baki-baki yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan usaha kita untuk terus mendapatkan Lailatul Qadr akan terus dan mampu untuk dilaksanakan, serta mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan kita terus meningkat dan meningkat, kerana apa yang kita nak cari dalam kehidupan kita tidak lain adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ketaatan yang kita laksanakan sepanjang kurniaan nyawa dan juga kekuatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Para hadirin, hadirat, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, topik yang kita nak bicarakan adalah membentuk generasi al-falah ataupun al-muflihun, kelompok-kelompok al-muflihun yang kita nak lahirkan. Muflih itu diambil daripada perbuatan aflaha, fi'lun madhinya, perbuatan yang telah berlaku. Adapun fi'lun mudhari', perbuatan yang sedang berlakunya adalah yuflihu. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, sebagai contohnya di dalam Al-Quranul Karim Allah sebut dengan perkataan tersebut, al-muflihun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu juga adalah merupakan perkataan yang asalnya berakar umbi daripada kalimah al-falah, yang memberikan maksud dan makna kejayaan, kemenangan. Masya Allah, rupa-rupanya Islam telah pun merintis kejayaan dan Islam telah pun merintis kemenangan dalam pribadi setiap yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah merupakan orang-orang yang berjaya. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, kalimah kejayaan al-falah itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebanyak 40 ayat. Ada kalanya Allah menggunakan kalimah isim ataupun sifat ismul fa'il yang seumpama kalimah al-muflihun. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dengan kata perbuatan ataupun kata kerja, sama ada dengan perbuatan yang telah berlaku ataupun perbuatan yang sedang berlaku. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyebut qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah berjaya orang yang telah berjaya menyucikan dirinya. Ada kalanya Allah menyebut dengan perkataan yuflih ataupun perbuatan yang sedang berlaku, fi'lun mudhari', umpama innahu la yuflihu adh-dhalimun, sesungguhnya tidaklah berjaya orang-orang yang memiliki sifat kezaliman. Baik, al-falah ini tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, dia berbeza dengan an-najah. Biasanya kalau katakan kita berjaya dalam peperiksaan, kita akan sebut ana najihun, saya berjaya. Kita tak sebut ana muflihun. Apa beza di antara muflih? Apa beza di antara muflih dengan najih? Apa beza di antara al-falah dan juga an-najah? Sudah tentu ada perbezaannya. Kata para ulama-ulama bahasa, Al-Jahiz sebagai contohnya menyatakan al-falah ini dia memberikan maksud kemenangan di dunia dan juga di hari akhirat, dan yang kedua ia memberikan maksud kemenangan yang sifatnya berkekalan. Selama-lamanya kita akan kekal bersama dengan kemenangan tersebut. Sementara an-najah ataupun disebut dengan an-najih, orang yang berjaya, maka itu adalah merupakan satu kejayaan yang sifatnya sementara. Tidak selama-lama kita akan meraih kejayaan tersebut. Mungkin
pada tahun yang pertama seseorang yang menjadi mahasiswa di peringkat universiti dia berjaya, maka kejayaan itu tidak berkekalan. Pada tahun yang kedua mungkin dia gagal, ataupun berikutnya dia akan berjaya semula. Untuk mengekalkan kejayaan itu dia memerlukan kepada satu pengorbanan dan usaha yang berpanjangan. Subhanallah, itulah yang kita kejar dan itulah yang kita cari dalam kehidupan kita, sehingga kita terlupa untuk mengejar suatu kejayaan yang sifatnya berkekalan. Semenjak seseorang itu memperolehi kejayaan tersebut, maka dia akan terus meraihnya, dan kejayaan itu tidak lain adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran memandu kita, para hadirin dan hadirat, sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meraih kejayaan-kejayaan yang ada. Banyak ayat-ayat yang Allah bicarakan dengan ciri-ciri orang yang berjaya. Surah Al-Mu'minun sebagai contohnya, Allah menyebutkan daripada ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya akan orang-orang yang beriman. Dan kemudian satu persatu daripada ciri tersebut Allah bicarakan. Dan pada kali ini saya nak mengambil sedikit sahaja bicara kita dengan tempoh masa yang agak terhad dalam perbincangan kita ini, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengambil sedikit daripada muqaddimah permulaan dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ini Allah membicarakan ada beberapa kelompok manusia yang akan meraih dan memperolehi kejayaan dalam hidup mereka. Permulaannya Allah membicarakan sesudah Allah mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak ada keraguan dan dia petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah merupakan orang yang berjaya. Daripada ayat yang kelima dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebut, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah merupakan orang-orang yang berada di atas petunjuk. Maknanya hidupnya akan sentiasa mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan sentiasa berada dalam keadaan berpedoman, dan mereka itulah yang Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Masya-Allah, Allah menyebut dengan kalimah yang tujuannya adalah untuk memperkukuhkan kenyataan tersebut. Allah boleh sahaja menyatakan hum al-muflihun, tapi Allah menyebutkan dengan ismul isyarah. Kalimah ulaika ini adalah lil ba'id, ismul isyarah lil ba'id, kata petunjuk yang menunjukkan jarak yang jauh. Seumpama itu, mereka itu, kenapa nak menunjukkan ta'zim sebagai tanda kemuliaan dan tanda penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kelompok yang berjaya menimbulkan dan mewujudkan ciri-ciri tersebut. Mereka inilah merupakan golongan muflihun, orang-orang yang berjaya. Siapa mereka? Pertamanya, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kelompok manusia yang beriman dalam keadaan ghaib. Para ulama membahaskan ayat ini dengan dua maksud. Yang pertama, dalam perkara-perkara ghaib, iaitulah mereka yang beriman dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka. Masya Allah, kita tidak melihatnya, tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka kita mengimani dan meyakini serta mempercayai dengan i'tiqad hati kita. At-tasdiqu bil qalbi, beriman dengan hati kita untuk meyakini apa yang Allah bicarakan itu adalah benar. Bahawa Allah Subhanahu wa taala as-sani', pencipta kepada seluruh muka bumi Allah, termasuklah dengan makhluk-makhluknya. Apa yang wujud, al-mawjudat, segala yang wujud di muka bumi ini penciptanya, al-khaliq, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan hal tersebut. Masya Allah, nak memperlihatkan keyakinan ini kita perlukan kepada kesungguhan-kesungguhan dan kaedah untuk melahirkan rasa keimanan kita kepada Allah. Salah satunya dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Kenapa? Ilmu inilah yang dapat mengangkat martabat dan kedudukan kita. Jadilah manusia yang percaya dengan perkara-perkara ghaibiyah di saat kehidupannya, yakin dengan setiap perkara yang tidak mampu untuk difikirkan melalui akal kita. Akal kita terbatas, pengetahuan akal yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akal kita sifatnya terbatas. Maka kita memerlukan panduan yang tidak mampu untuk kita perhatikan melalui akal kita, tidak mampu untuk kita fikirkan, tapi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sehingga kan, tuan-tuan para penonton, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pergi ke perkuburan fil maqbarah, pergi menuju ke kubur. Waktu itu Rasulullah kata, "Wadidtu, aku begitu inginkan bertemu dengan saudara-saudara aku." Jadi sahabat-sahabat Nabi terkejut. "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah." Mereka pun berkata, "Bukankah kami ini saudara-saudara kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah pun mengatakan, "Antum ashabi." Kamu adalah merupakan sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudara aku ini iaitulah qaumun ya'tuna ba'di wa yu'minuna bi lam yarawni. Mereka adalah merupakan kaum yang beriman dengan apa pun perkataan yang aku tuturkan dan aku perintahkan kepada mereka. Mereka ini datang sesudah kewafatan dan kematian kamu semua. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka mengimani apa yang telah aku sampaikan dan bawakan kepada mereka. Subhanallah, kelompok yang beriman pada Allah ini martabatnya cukup tinggi, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bersama dengan Nabi, walaupun kedudukan para sahabat itu begitu mulia. Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa sebaik-baik kurun, khairul kuruni qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun itu adalah kurunku, diikuti dengan kurun berikutnya, kurun berikutnya. 3 kurun yang pertama adalah kurun yang terbaik. Tapi tetap sahaja Rasulullah mengatakan hebatnya manusia yang akan lahir generasi berikutnya, mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilihat dan diperhatikan. Subhanallah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, al-iman bil ghaib, beriman dalam keadaan ghaib ini adalah merupakan satu perkara yang penting untuk diletakkan dalam hati kita dan perlu untuk kita imani dengan sebaik-baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga pandangan yang kedua, alladzina yu'minuna al-ghaib, mereka yang beriman dalam keadaan orang lain tidak melihatnya, dalam keadaan ghaib, tidak ada sesiapa, tetap sahaja mengimani akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seumpama golongan munafikin. Kelompok munafik, mereka beriman di saat ketika keberadaan mereka bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat. Di sebalik daripada itu, mereka kata inna nahnu sesungguhnya kami ini mempermain-mainkan mereka di hadapan sahaja memperlihatkan tanda keimanan. Di sebalik mereka itu, mereka tidak memperlihatkan tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billah. Baik, seterusnya yang kedua, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Mereka itu mendirikan sembahyang. Dan menarik dalam hal ini, Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasitnya menyatakan Allah menyebut alladzina wa yuqimuna as-salah, walladzina yuqimuna as-salah, dan orang-orang yang mendirikan, membangunkan akan sembahyang dengan sesempurna ibadah solat yang dilaksanakan. Allah tidak menyebut dengan kata nama ataupun dengan kata sifat muqim, tapi Allah sebut alladzina yuqimuna as-salah, ya, wa yuqimuna as-salah, dan mereka sedang mendirikan sembahyang. Maksudnya Allah menyebut dengan fi'lun mudhari', perbuatan yang sedang berlaku. Dan menurut catatan daripada para ulama bahasa, para ulama tafsir, bila Allah sebut dengan perbuatan tersebut, dia memberikan makna at-tajaddud, saling baharu, memperbaharui. Maknanya solat yang dilaksanakan bukan hanya pada hari ini. Kita pun menunaikan solat hanya terbatas pada bulan Ramadan. Selepas tamatnya Ramadan, solatnya pun hilang. Tidak. Menghidupkan solat selagi hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah yang perlu dijaga dan penting untuk melahirkan generasi al-falah, generasi yang berjaya dalam kehidupan ini. Jangan sampai ditinggalkan ibadah solat, dihidupkan daripada semasa ke semasa, hatta semasa sakitnya kita, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat itu adalah merupakan tiang daripada ibadah-ibadah yang lain. As-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah merupakan tiang di dalam agama. Kita nak jaga solat dalam kehidupan kita. Dan dalam surah Maryam sebagai contohnya, bagaimana Allah memberikan gambaran manusia yang apabila mereka melupakan ibadah salat, mereka akan menemui kesesatan dalam kehidupan mereka. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan
lahir generasi berikutnya. Sesudah generasi terbaik itu ada, maka dilahirkan ataupun akan datang generasi berikutnya, adha'us salah, mereka mempersia-siakan ibadah salat, tidak mengambil cakna tentang pentingnya salat, bahkan salatnya dipermain-mainkan. Ketika itu apa yang akan berlaku? Mereka akan menjadikan nafsu mereka itu sebagai ikutan mereka. Wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya, dan kelak mereka akan menemui kesesatan dalam kehidupan mereka. Para hadirin dan hadirat, jaga ibadah salat kita sepanjang hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, para hadirin hadirat sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa Allah katakan, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah pun kami rezekikan kepada kamu itu ataupun kepada mereka, mereka menafkahkan akan rezeki tersebut. Hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, segala apa yang kita perolehi dalam hidup kita ini bukan datang daripada usaha kita, bukan datang daripada kita, hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan hanyalah sekadar wasilah, tapi hakikat sebenar pemberian rezeki itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa ada batasan dan tanpa mampu untuk diberikan perhitungan dan juga had-had yang tertentu. Allahu yabsutur rizqa li ibadihi. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Allah akan menghamparkan akan rezeki-rezekinya kepada sesiapa di kalangan hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, hakikatnya bukan untuk disimpan. Al-malu malullah, harta itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kerja yang perlu kita lakukan? Kita perlu untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga, jangan kita mengabaikan keluarga kita dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Belanjakan. Begitu juga perbelanjaan ini dia terkait juga dengan ibadah yang wajib, iaitulah berzakat. Maka wajib di saat ketika kita telah pun sampai kepada had, haul dan juga hisab, nisabnya, nisab dan juga haul yang sudah pun sampai, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Jangan berasa kurang dengan wang yang kita keluarkan, sebab semakin kita mengeluarkan kewajipan tersebut, semakin bertambah. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah minta pada kita agar kita mengeluarkan zakat. Itu tujuannya apa? Pertamanya untuk menyucikan harta kita, dan yang kedua membersihkan jiwa kita daripada sebarang bentuk sifat-sifat mazmumah. Semakin kita memberi, semakin Allah memberikan kelapangan pada jiwa kita. Semakin kita memberi, semakin Allah menghilangkan sifat bakhil. Bahkan mereka yang berjaya menghilangkan sifat bakhil dalam dirinya juga adalah merupakan orang yang berjaya, seperti mana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berjaya untuk memelihara dirinya daripada sifat ketamakan dirinya itu, mereka itu adalah merupakan orang-orang yang berjaya. Caranya bagaimana? Infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berasa bimbang. Dan seterusnya Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut, Allah sebut walladzina yunfikuna apa tadi dalam ayat tersebut, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri yang keempat, Allah menyatakan mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran juga wajib untuk kita imani dan kita percayai. Memang ada kitab Injil, memang ada kitab Zabur, memang ada kitab Taurat, suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita imani. Dan keimanan kita yang terakhir, bahawa Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang terakhir, wahyu yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kitab-kitab yang akan keluar sesudah daripada itu, sama ada melalui mimpi-mimpi yang sekarang ini ramai di kalangan kita terpesona dan tergoda dengan pemikiran-pemikiran manusia yang mereka menggunakan mimpi sebagai olahan terhadap wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan pemikiran
pemikiran-pemikiran mereka bahkan mengaku sebagai seorang rasul, kerana tidak ada lagi kitab yang diturunkan oleh Allah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam itu sebagai agama untukmu. Dan yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhirat itu mereka meyakini akan kewujudan hari akhirat. Kadang-kadang kita terleka, kadang-kadang kita terpesona dengan kehidupan dunia sehingga terlupa persiapan dan persediaan kita untuk bertemu dengan hari akhirat. Lantaran itu disebut secara khusus. Sedangkan hari akhirat itu termasuk dalam perkara gaib dalam catatan yang pertama tadi, tapi dikhususkan ataupun dibuat ataupun diwujudkan oleh Allah dengan satu ayat yang berbeza. Tujuannya Allah nak minta supaya kita bersiap sedia sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang cerdik itu mereka yang sentiasa memuhasabah dirinya dan mereka melakukan amalan yang membolehkan mereka mendapat sahamnya di hari akhirat kelak, yang membolehkan mereka meraih kebahagiaan di hari akhirat, hari pertemuan di antara hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang bernama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit bicara Ramadan kita pada petang ini akan memberikan kebaikan-kebaikan dan juga manfaat dalam pertemuan ringkas kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.